Macam mana kalau kamu diberikan sebuah pasu macam ni? Nampak macam pasu biasa, tapi ia sebenarnya sebuah pasu yang disumpah. Kononnya, sesiapa yang memiliki pasu ini akan meninggal dunia. Ataupun bayangkan kalau anda bercuti ke sebuah pulau dan mengambil batu macam ni sebagai kenang-kenangan. Tapi bila pulang ke rumah, ada sesuatu yang menghantui rumah anda. Cara untuk berhenti dari diganggu ialah dengan mengembalikan batu ini ke pulau tempat anda pergi tadi. Objek-objek ini, bukan objek-objek ni, tapi objek-objek di dalam senarai ini dikatakan objek yang disumpah. Dari anak patung di Jepun yang dari tahun ke tahun boleh membesar sehinggalah batu hitam yang kononnya disumpah di sebuah pulau di Thailand. Hai guys, anda bersama saya Ekram. Ini adalah 5 objek sumpahan yang menyimpan kisah menakutkan. 5. The Swansea Devil, England. Swansea Devil ataupun dikenali sebagai Old Nick adalah satu ukiran kayu setinggi 3 kaki bentuk seekor iblis yang tersenyum. Kisahnya bermula sekitar tahun 1890-an ketika seorang arkitek terkenal dikenali sebagai Sir Arthur Bloomfield ditugaskan untuk membina semula pusat bandar gereja St. Mary di daerah Swansea. Ketika pembinaan gereja, bukan semua puas hati dengan Sir Arthur ini, termasuklah seorang lagi pereka yang perekaannya ditolak oleh pihak gereja. Pereka tersebut mengambil penolakan ini sebagai satu penghinaan untuk bakat dia. Sejak dari hari itu, dia menyimpan dendam yang membara. Beberapa tahun kemudian, pereka tersebut membeli bangunan yang bertentangan dengan gereja St. Mary, di mana dia mendirikan kilang arak dan meletakkan ukiran Swansea Devil menghadap gereja St. Mary. Ukiran ini adalah sebagai satu pesanan. Kononnya, bila gereja kamu terbakar dan musnah, iblis aku akan ketawa. 50 tahun selepas itu, ramalan menjadi kenyataan pada tahun 1941. Disebabkan Perang Dunia Kedua, gereja St. Mary dimusnahkan oleh serangan bom, membuatkan gereja itu musnah. Apa yang pelik, ukiran Swansea Devil dan kilang arak yang terletak bertentangan sikit pun tidak rosak. Ia terlepas dari serangan bom. Insiden ini menimbulkan banyak spekulasi. Kononnya, mereka tadi ada menyihir gereja St. Mary, membuatkan gereja St. Mary hancur hanya kerana dendam. Pada tahun 1962 pula, kilang arak tadi dirobohkan, manakala gereja St. Mary dibina semula dan ukiran The Swansea Devil diletakkan di Museum Swansea sebagai antara kisah sejarah di kawasan tersebut suatu ketika dahulu. Objek sumpahan seterusnya ialah sebuah patung yang dikenali sebagai patung Kiko, dan patung Kiko terletak di Jepun. Ini Kiko ataupun sebuah patung yang dikatakan disumpah dan berhantu. Patung ini dikenali sebagai patung yang dihantui oleh semangat seorang gadis dikenali sebagai Kiko. Menurut legenda penduduk tempatan, kisahnya bermula semasa zaman Edo di Jepun sekitar tahun 1603 sehingga tahun 1868. Seorang budak lelaki dari Hokkaido membeli sebuah anak patung untuk adik perempuannya yang berumur 4 tahun yang dikenali sebagai Kiko. Kiko kemudian obses dengan patung yang dihadiahkan oleh abangnya tadi. Dia akan membawa patung tu ke sana sini. Dia akan melayan patung tu seperti rakan baik. Dia akan tidur bersama, makan bersama dan bermain bersama. Tapi malang bagi keluarga tersebut, pada suatu senja, Kiko tadi ditemui meninggal disebabkan kesejukan. Dia ditemui di dalam bilik sedang memeluk erat patung tadi. Kecewa dengan pemergian Kiko, mereka sekeluarga memberikan nama patung tadi sebagai Kiko untuk memperingati anak gadis mereka. Tapi tiada siapa yang sangka patung Kiko bukan sekadar patung, tapi ada sesuatu yang menghuni patung tersebut ataupun ada roh yang masuk ke dalam patung tersebut. Ada ketika patung tu pandai bergerak sendiri, tiba-tiba berpindah tempat. Apa yang menakutkan, pada waktu malam ia akan mengeluarkan bunyi seperti sedang berbual dengan seseorang. Tapi apa yang paling menakutkan di antara semua kisah-kisah ni, keluarga tu perasan dari hari ke hari rambut Kiko semakin panjang dan panjang. Tidak sehingga beberapa tahun kemudian keluarga tersebut memutuskan untuk berpindah.
Untuk patung Kiko pula, mereka memberikan patung tersebut kepada seorang Sami yang kemudian diletakkan di dalam sebuah kuil di sana. Mengikut kisah legenda, sesiapa yang mengunjungi kuil tersebut akan perasan badan patung itu semakin membesar dan membesar pada setiap tahun. Begitu juga dengan panjang rambutnya. Adakah roh Kiko memang ada di dalam patung tersebut ataupun ia sebenarnya dihuni oleh sebuah roh jahat? Dari Jepun kita ke Thailand. Ini pula adalah kisah di sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Koh Hing Nam yang terletak di Thailand. Sebuah pulau kecil dan terpencil yang tiada orang kononnya berani untuk ke sana. Kalau ada pun pelancong-pelancong yang degil untuk pergi ke sana. Kenapa? Sebab menurut kisah mitos penduduk tempatan, kononnya pulau tersebut telah disumpah oleh Tuhan yang dikenali sebagai Tuhan Taratutau. Sumpahan ini membuatkan batu-batu di pulau tersebut berwarna hitam. Kononnya sesiapa yang berani ke sana mengambil batu itu untuk dibawa pulang akan terkena sumpahan yang sangat dahsyat. Akan ada sesuatu yang mengekori mereka balik ke rumah dan sesuatu ini akan mengganggu mereka dan ahli keluarga. Gangguan ini tidak berhenti kalau batu tersebut masih disimpan di rumah mereka. Cara untuk mereka membuang sumpahan ataupun gangguan itu dengan mengembalikan batu yang diambil ke Pulau Koh Hing Nam. Dan inilah sebab setiap tahun Taman Negara Thailand akan menerima bungkusan berisi batu hitam yang diambil di Pulau Koh Hing Nam dan ini dihantar oleh para pelancong. Dengan mengembalikan batu ini, barulah sumpahan tersebut hilang. Objek seterusnya ialah The Cursed Oak di England. Dikenali sebagai Chain Oak yang terletak di Elton, Staffordshire, England. Legenda penduduk tempatan menceritakan yang The Chain Oak ini melibatkan kisah seorang lelaki kaya yang dikenali sebagai Earl of Shrewsbury dan seorang pengemis wanita yang tua. Pada suatu hari, Earl di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum dia sempat menaiki kereta kuda yang dia diberhentikan disebabkan ada seorang pengemis wanita tua yang berdiri di tengah-tengah jalan. Bila ditanya apa yang dia mahu, katanya dia mahu meminta sedekah. Earl kemudian marah dan menghalau wanita tersebut dengan biadab. Tapi mungkin ini satu kesilapan besar bagi Earl disebabkan sakit hati dengan Earl, wanita tadi menjerit dan menyumpah keluarga Earl. Kononnya setiap dahan pokok oak yang jatuh, seorang keluarga Earl akan meninggal dunia. Mendengar sumpahan tadi, Earl ketawa terbahak-bahak dan menganggap ini satu sumpahan yang mengarut. Earl tidak peduli dan menghalau wanita tua tadi. Tapi malam tu ada ribut petir yang melanda pekan Elton. Angin bertiup kencang, hujan turun dengan lebat membuatkan dahan-dahan dari pokok oak yang terletak berdekatan rumah mereka patah. Petang keesokannya, salah seorang ahli keluarga Earl meninggal dunia secara misteri. Sekarang dia percaya dan yakin dengan sumpahan wanita pengemis tadi. Kelang kabut dan resah, dia segera mengarahkan semua pokok-pokok oak yang berdekatan rumah mereka dirantai supaya tiada lagi dahan yang jatuh. Dan itulah kisah sumpahan The Chain Oak. Objek sumpahan seterusnya ialah The Bassano Vase, Itali. Ini adalah sebuah pasu dari Itali. Pasu yang dibuat ini dibuat pada abad ke-15 dahulu sebagai hadiah perkahwinan dan ia dikenali sebagai The Bassano Vase ataupun pasu Bassano. Pada asalnya ia diberikan kepada seorang wanita yang akan melangsungkan perkahwinan, tapi malang bagi wanita tersebut sehari sebelum melangsungkan perkahwinan, dia meninggal dunia secara misteri. Apa yang pelik, tiada siapa yang tahu sebab kenapa dia meninggal. Ada yang percaya dia dibunuh, ada yang percaya dia terlibat dalam kemalangan. Tapi antara teori yang popular pada ketika itu ialah dia meninggal disebabkan pasu yang diterima telah disumpah. Dan sesiapa yang memiliki pasu ini akan meninggal dunia. Selepas wanita tadi meninggal dunia, pasu tersebut diberikan kepada sebuah keluarga. Pelik, bila keluarga itu hilang secara misteri. Tapi pasu itu kemudian diberikan kepada sebuah lagi keluarga di mana tidak beberapa lama mereka sekeluarga meninggal dunia. Ada ketika keberadaan pasu ini tidak diketahui di mana, tidak sehingga pada tahun 1988 ia ditemui oleh seorang lelaki. Semasa dia menemui pasu ini, di dalam pasu tersebut ada sekeping nota yang bertulis
pasu ini bukan pasu ni, tapi pasu di dalam kisah ni akan membawa kematian. Tapi lelaki ini membuang nota tersebut supaya ia dapat dijual, supaya orang tidak takut untuk membeli pasu tersebut. Kitaran kematian bermula lagi bila ia dibeli oleh seorang ahli farmasi dan ahli farmasi tersebut meninggal dunia 3 bulan kemudian. Ia kemudian dibeli oleh seorang juru bedah yang meninggal dunia 2 bulan kemudian, dan kali terakhir ia dibeli oleh seorang ahli arkeologi yang meninggal dunia 2 bulan kemudian. Semasa kematian-kematian ini berlaku, pasu tersebut menjadi bualan hangat di kalangan penduduk Itali. Tidak sehingga seorang padri mengambil pasu tersebut dan menyembunyikan ia di salah sebuah gereja untuk mengelakkan lebih banyak kematian. Dan begitulah kisah pasu sumpahan The Basanoves Itali. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik hari ini. Kita melihat beberapa objek yang telah pun disumpah, dan sebenarnya ada beberapa objek ini yang pernah juga saya kongsikan di Kupi-Kupi Go dahulu. Masih lagi menarik untuk saya kongsikan semula kepada para goers semua, dan hari ini saya ada mahu minta bantuan dengan semua goers. Mungkin anda tahu objek-objek sumpahan di dalam negara kita sendiri. Mungkin keluarga anda pun ada objek sumpahan yang masih disimpan, mungkin oleh anda ataupun oleh keluarga anda. Ingin saya kongsikan semula kisah-kisah tersebut kepada para goers semua. Pastikan anda hantar kisah-kisah objek sumpahan yang anda miliki beserta gambar ataupun video. Semasa penyampaian saya tidak akan dedahkan nama ataupun asal usul objek. Apa yang menarik untuk saya kongsikan adalah kisah pasu tersebut. Bolehlah hantarkan kisah-kisah anda di kupikupigo@gmail.com dan saya akan kongsikan kembali kepada para goers semua untuk topik menarik yang seterusnya. Apapun, semoga video pada hari ini menarik dan bermanfaat. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Saya tidak mengesahkan yang objek-objek yang saya senaraikan ini betul-betul disumpah, tetapi itulah kisah di sebalik objek-objek ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Sampai jumpa di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.